Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Sidang media hari ini saya akan memulakan dengan penyelarasan waktu operasi perniagaan bagi beberapa lagi sektor yang telah dibenarkan sebelum ini. Sebelum ini, semua sektor yang dibenarkan untuk beroperasi dibenarkan beroperasi sehingga pukul 8 malam. Setelah Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM membuat penilaian risiko, akhirnya kita bersetuju untuk melanjutkan perniagaan bagi restoran dan juga kedai-kedai makan di mana-mana saja dilanjutkan sehingga pukul 10 malam. Kita tahu banyak kekeliruan dan menyukarkan dari segi penguatkuasaan kerana berbeza-beza dari segi waktu. Dan banyak juga permohonan daripada sektor perniagaan yang telah dibenarkan tersebut untuk melanjutkan dari segi tempoh masa perniagaan mereka. Jadi setelah membuat penilaian risiko oleh KKM, sekali lagi kita bersetuju untuk melanjutkan waktu perniagaan bagi sektor-sektor perniagaan yang dibenarkan boleh berniaga sehingga pukul 10 malam. Antaranya termasuklah kedai runcit, kedai serba nikah, farmasi, kedai keperluan harian, kedai makanan haiwan, kedai dobi serta kedai cermin mata yang telah kita umumkan sebelum ini, maka mereka dibenarkan untuk melanjutkan perniagaan mereka sehingga pukul 10. Jadi kita seragamkan semua waktu perniagaan bagi setiap perniagaan yang telah pun kita luluskan dan benarkan. Dan ini saya percaya boleh memudahkan penguatkuasaan oleh pihak PDRM dan juga Task Force Operasi Pematuhan dari segi melaksanakan dan bermula besok. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan sektor perhutanan dan perkayuan serta rantaiannya yang melibatkan pembalakan dan lain-lain beroperasi seperti biasa dan kebenaran juga bermula besok. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan di bawah PDRM, semalam telah membuat 61,665 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKP di seluruh negara. Ia membabitkan 3,074 pasukan Task Force Operasi Pematuhan yang terdiri daripada 13,710 anggota. Pemeriksaan dijalankan di semua tempat-tempat awam termasuk di terminal pengangkutan dan sebagainya, dan semalam seramai 494 individu ditahan di atas kesalahan engkar SOP, dan daripada jumlah tersebut 464 individu telah dikompaun, 29 direman dan 1 lagi dijamin. Antara kesalahan engkar SOP termasuklah tidak memakai pelitup muka, rentas negeri tanpa kebenaran, tiada penjarakan sosial dan lain-lain lagi lah. Dan saya nak maklumkan bahawa oleh kerana masih banyak yang gagal mematuhi SOP, pihak kerajaan sedang menggubal ordinan darurat untuk meningkatkan lagi kompaun terhadap individu serta syarikat. Begitu juga apabila dibawa ke mahkamah, hukumannya akan ditambah lebih banyak lagi. Jadi saya harap rakyat tidak perlulah
sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kerana disiplin diri yang paling penting, maka tuan-tuanlah yang perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan, kerana SOP yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan rakyat tetapi untuk memastikan kesihatan tuan-tuan dapat dijaga dengan baik. Mengenai kawalan sempadan negara di bawah operasi benteng yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 21 orang parti dan merampas 2 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu juga sebanyak 110 buah bot atau kapal turut dikesan di perairan negara melalui 5 aktiviti penglihatan. Sebanyak 540 SJR ataupun Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Yang melibatkan Ops Benteng Penawar, PDRM, ATM dan Rela terlibat sama yang melibatkan 485 SJR, Ops Benteng PDRM 46 SJR dan Ops Benteng Aksem 9 SJR. Seperti yang saya katakan bahawa kerajaan akan terus memantau dan mengawal ketat sempadan negara kita, kerana kita tahu masih ramai parti yang cuba menyeberangi ataupun melalui jalan-jalan tikus untuk masuk ke negara kita. Mengenai ops sanitasi awam, semalam sebanyak 74 ops sanitasi yang dilaksanakan di seluruh negara, merangkumi 42 zon merah, 7 zon kuning, 1 zon hijau dan 2 zon jingga di seluruh negara. Sebanyak 81 buah jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terlibat di dalam operasi ini. Mengenai tapak binaan, semalam anggota penguatkuasa CIDB telah membuat 61 pemeriksaan tapak binaan di seluruh negara dan mendapati 59 tapak binaan beroperasi, manakala 2 lagi tidak beroperasi. Daripada jumlah itu, 57 tapak binaan mematuhi SOP, manakala 2 lagi tidak patuh. Secara keseluruhan, CIDB telah melakukan 14,798 pemeriksaan melibatkan 8,388 tapak binaan sejak 20 April 2020. KPDN HEP telah melakukan pemantauan di peringkat runcit, pemborongan dan penghilangan. Semalam, mereka telah melakukan 718 pemantauan harian bagi kategori peruncit sebanyak 534, pemborong 159 dan penghilang 251. Penguatkuasa KPDN HEP juga melakukan 1,745 pemeriksaan khas pemantauan SOP, dan daripada itu 1,715 premis mematuhi SOP, 28 diberi nasihat dan 1 dikenakan amaran dan 1 dikenakan kompaun. Dari pemerhatian dan dapatan oleh KPDN HEP, saya ingin memaklumkan bahawa sama ada di peringkat peruncit atau pemborong, didapati bekalan makanan berada dalam keadaan stabil dan mencukupi. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 720 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan kesemuanya telah dikuarantin wajib. Sejak 24 Julai 2020 sehingga semalam, seramai 111,800
895 individu pulang ke tanah air. Daripada jumlah itu, seramai 7,948 individu masih menjalani kuarantin wajib di 76 hotel dan 13 premis lain. Walaupun seramai 103,406 individu dibenarkan pulang, manakala 540 individu dibawa ke hospital untuk rawatan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengingatkan semua pihak agar menjaga keselamatan diri dengan sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dan mematuhi setiap SOP yang ditetapkan. Jika tiada keperluan, walaupun saya mengumumkan, membenarkan sektor perniagaan dilanjutkan tempoh perniagaan mereka sehingga ke pukul 10 malam. Walau bagaimanapun, jika tiada keperluan, tidak perlulah untuk keluar rumah, dan yang terbaik adalah sentiasa berada di dalam rumah bagi mengelakkan risiko jangkitan. Jika pun perlu keluar rumah, maka saya nasihatkan patuhi SOP asas seperti penjagaan sosial, memakai pelitup muka, mencuci tangan dengan sanitizer dan sebagainya. Suka saya ingatkan bahawa PDRM kini tidak lagi berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar SOP. Tindakan tegas akan diambil, tidak kira di mana kesalahan tersebut dilakukan. Walaupun kesalahan itu berlaku di kampung sekalipun, kesalahan tetap kesalahan. Dan PDRM akan mengambil tindakan. Maknanya bukan saja di bandar, di kampung pun, jika melakukan kesalahan, PDRM akan tetap mengambil tindakan dan tidak berkompromi kerana virus COVID-19 ini tidak mengenal mereka yang berada di bandar ataupun di kampung sekalipun. Saya ingin maklumkan bahawa kita mengenakan sekatan untuk rentas negeri kerana sebelum ini kita dapati ada berlaku kes yang melibatkan rentas negeri seperti kluster balik kampung yang telah pun kita umumkan. Oleh itu, tidak betul kalau kita katakan bahawa rentas negeri tidak menyumbang kepada kenaikan kes COVID-19 ini. Rentas negeri juga merupakan salah satu penyumbang kepada kenaikan kes COVID-19 di negara kita ini. Jadi oleh itu, sekali lagi saya seru, amalkan kawalan kendiri, patuhi setiap SOP. Jika tiada keperluan keluar rumah, lebih baik berada di dalam rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, ada beberapa pihak pengurusan kondominium yang mengarahkan penyewa khususnya warga asing untuk melakukan ujian calitan COVID-19 dan perlu menghantar keputusan tersebut kepada pihak kondominium. Jika gagal, penyewa tidak akan dibenarkan masuk ke dalam unit kediaman. Adakah perkara ini dibolehkan? Boleh. Ya, untuk menjaga keselamatan penghuni mereka, maka manajemen ataupun pengurusan kondo di mana-mana kondominium atau apartmen boleh membuat peraturan seperti itu. Jadi kita tidak menghalang mereka. Walaupun tidak ada satu polisi daripada pihak MKN yang mengatakan sesiapa saja yang nak masuk ke dalam kondo ataupun di mana-mana kawasan perumahan mesti dibuat swab test dahulu. Tetapi kita tidak menghalang juga pihak kondominium ataupun mana-mana kawasan perumahan bagi menjaga keselamatan penduduk di dalam kawasan mereka untuk mengeluarkan arahan seperti itu. Ya. Okey. Penduduk
berwenang selama memohon pertimbangan kerajaan akan membenarkan mereka untuk masuk ke Pekan Tanjung Malim untuk dapatkan barang keperluan harian dan lakukan urusan penting termasuk pangkat. Jadi hal ini kerana jarak perjalanan dari Hulu Bernam ke Tanjung Malim hanya 3 km. Apabila sekatan rentas negeri dilakukan, penduduk Hulu Bernam terpaksa bergerak ke Pekan Kuala Kubu Baru yang jaraknya 30 km atau Pekan Rawang 60 km. Jadi adakah MKN akan mempertimbangkan cadangan ini? Okey, rentas negeri ini adalah memang tidak dibenarkan. Tetapi saya juga berharap agar pihak polis menggunakan budi bicara. Di dalam kes-kes seperti ini adalah munasabah sebenarnya untuk membenarkan rentas negeri untuk membeli barang keperluan kerana itulah bandar yang paling hampir dengan mereka. Ini banyak berlaku ni di kawasan-kawasan sempadan ini. Di kawasan sempadan. Ya, saya percaya banyak negeri kawasan sempadan ni di Pahang pun ada seperti itu. Di Negeri Sembilan sebenarnya yang bersempadan dengan Johor. Lebih dekat pergi ke Johor, Bandar Segamat daripada pekan lain sebagai contoh. Yang kawasan bersempadan ni banyak berlaku seperti itu. Lebih banyak pergi ke negeri tempat lain daripada di bandar di negeri mereka sendiri. Daerah pun macam tu. Ada yang bersempadan lebih dekat di kawasan daerah lain daripada di daerah mereka sendiri. Jadi saya haraplah pihak polis jika melihat kes-kes seperti ini gunakan budi bicara untuk memberikan kebenaran. Ya. Kalau di sini baru 3 kilometer, nak di dalam negeri dia terpaksa ke Tanjung Malim, Bandar Mualim mungkin 10 kilometer atau lebih. Jadi tentulah mereka lebih baik pergi kawasan 3 kilometer itu. Ataupun lebih daripada 10 kilometer. Radius yang dibenarkan untuk keluar adalah maksimum 10 km. Tapi kalau bandar di dalam negeri tersebut berada di 15 km, sedangkan bandar di negeri lain adalah 3 km, walaupun rentas negeri kita larang, tetapi kerana melihat kepada keperluan-keperluan seperti yang saya sebut tadi, kes-kes terpencil seperti ini, maka saya harap pihak polis membenarkan. Okey? Okey, Datuk Seri ada 2 soalan. Soalan pertama, apakah rasionalnya kebenaran rentas negeri yang diberikan kepada pasangan jarak jauh PJJ, sedangkan kes masih berada di tempat digit tadi PKP atau PKPB di Kuala Keras, kerajaan terus memberi kelonggaran kepada golongan ini sehingga menimbulkan rasa kurang senang kepada golongan lain. Soalan kedua mengenai difahamkan trend berlaku peningkatan kes yang melibatkan tempat kerja ataupun kilang. So mungkin ada tindakan daripada pihak kerajaan. Kilang. Okey. Kita melihat dari segi peri kemanusiaan kepada pasangan jarak jauh ini, ya, mereka mempunyai anak, ya, yang berada jauh. Kalau dulu PKP yang kita laksanakan dulu, 2-3 bulan mereka tidak dapat menziarah atau melihat anak mereka. Kadang-kadang anak tak berapa sihat dan sebagainya. Jadi kerana kita tegas tidak membenarkan pasangan jarak jauh ini, akhirnya mereka terpaksa terpisah begitu lama, dan kalau ada anak sakit pun mereka tak ada kesempatan untuk melawat anak mereka. Mungkin persediaan sekolah sebagai contoh. Jadi keperluan untuk berjumpa dengan anak dan sebagainya, isteri juga adalah perlu dalam keadaan tertentu. Dan berjumpa dengan anak isteri ini dulunya tidak termasuk di dalam kebenaran yang apa yang kita benarkan. Kalau ada kecemasan, kita benarkan. Jadi sebab itu kita masukkan juga pasangan jarak jauh ni atas dasar keprimanusiaan tadi, tetapi bukanlah bermakna mereka bebas merentas negeri. Mereka masih perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis dan memberikan bukti-bukti bahawa mereka mempunyai pasangan jarak jauh tersebut. Dan kita juga mengatakan bahawa oleh kerana untuk menjaga keselamatan keluarga mereka, mereka perlulah benar-benar berstatus negatif. Sebab itu kita kata kalau mana-mana yang bersimptom, kita tak benarkan.
Dan saya dah nasihatkan kepada ibu atau bapa, iaitu pasangan ini, kalau nak balik melawat anak mereka ataupun keluarga mereka, saya menyarankan supaya mereka membuat swab test sebagai contoh, supaya mereka boleh menjamin keluarga mereka terselamat. Tidak ada gunanya kalau kita balik dalam keadaan yang status tidak menentu. Kalau kita positif, akhirnya seluruh keluarga juga akan terjejas. Saya percaya pasangan jarak jauh ini akan bertanggungjawab terhadap keluarga mereka lebih daripada orang lain. Ya, jadi saya percaya mereka pasti akan menjaga kepentingan kesihatan keluarga mereka. Ya betul, kilang banyak menyumbang kepada kluster-kluster yang dan juga menyumbang kepada kes-kes positif COVID-19 ini. Memang kita tegas dengan kilang ini. Dua perkara yang kita tekankan. Yang pertama, pekerja-pekerja warga asing di kilang mereka wajib membuat ujian ataupun saringan swab test. Itu wajib. Kalau gagal, kita akan ambil tindakan kepada mereka. Jadi, kita cuba pastikan bahawa kita akan mengurangkan isu yang berkaitan dengan pekerja kilang ini melalui ujian saringan swab test ini. Dan yang kedua, kita katakan juga, kalau berlaku kes positif di kilang mereka, kita akan tutup kilang mereka. Ya, kita tutup. Setakat hari ini, saya dimaklumkan oleh MITI, 9 kilang telah pun ditutup kerana gagal mematuhi SOP, termasuklah yang ada jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Dan saya juga dimaklumkan oleh MITI, selain daripada kilang, ini ada di antaranya kedai-kedai yang dianggap sebagai negative list menjual pakaian yang masih lagi berdegil untuk buka. Sebanyak 16 premis bukan kilang juga telah ditutup oleh MITI setakat ini. Jadi 9 kilang dan 16 sektor premis perniagaan bukan kilang telah diambil tindakan ditutup oleh MITI. Jadi kita serius dari segi memastikan tidak ada jangkitan di kilang ini. Ya, sama ada ditutup sementara sehingga kes selesai ataupun, dan yang keduanya kita pastikan pekerja-pekerja mereka bebas daripada COVID-19. Jadi itulah antara tindakan yang dilakukan oleh kerajaan bagi menjamin sektor kilang ini tidak menyumbang kepada kenaikan kes COVID-19 ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.